Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama Cikgu Ina hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4. Apa khabar semua? Semoga semuanya telah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita. Okey, tajuk pelajaran kita adalah perubahan zaman air batu. Masih lagi dalam unit 5 zaman air batu. Okey. Murid-murid boleh rujuk muka surat 64 hingga 67 buku teks sejarah. Okey, kita lihat apakah perubahan zaman air batu. Okey. Zaman air batu ni telah berlaku disebabkan oleh perubahan suhu. Perubahan suhu dunia meningkat, dan apabila berlaku peningkatan suhu dunia, maka air batu mencair. Air batu menjadi cair. Okey. Perubahan ini telah memberi kesan terhadap bentuk fizikal dan kehidupan bumi. Okey. Apabila ais batu semakin mencair, ia memberi kesan kepada bentuk fizikal dan juga kehidupan bumi. Okey. Kita lihat apa dia perubahan yang berlaku yang diakibatkan oleh peningkatan suhu pada zaman air batu akhir. Okey. Pertama, berlaku perubahan bentuk muka bumi. Okey. Apabila suhu bumi meningkat, maka ais mula mencair. Air mula mencair, dan ia menyebabkan air melimpah ke kawasan yang lebih rendah. Apabila air melimpah ke kawasan yang lebih rendah, ia akan membentuk tasik dan juga laut. Okey. Perubahan kedua akibat peningkatan suhu adalah iklim. Berlaku perubahan iklim. Kalau sebelum ni iklim terlalu sejuk, dengan berlakunya peningkatan suhu, iklim telah berubah kepada sederhana sejuk. Daripada terlalu sejuk berubah kepada sederhana sejuk. Maksudnya dah tidak terlalu sejuk berbanding sebelum ni sehingga semua kawasan membeku menjadi ais. Okey. Akibat dari iklim menjadi sederhana sejuk disebabkan oleh sinaran matahari dan juga pemanasan bumi. Okey, apabila dah terdapat sinaran matahari, maka iklim akan berubah menjadi kepada sederhana sejuk. Okey. Perubahan ketiga, seterusnya kita tengok perubahan ketiga akibat peningkatan suhu pada zaman air batu akhir ialah rupa bentuk muka fizikal bumi berubah. Okey. Kalau sebelum ni kawasan banyak kawasan dataran. Apabila suhu telah meningkat, ais telah mencair, maka paras air laut pun mula meningkat sehingga 100 meter. Maksudnya dah terdapat kawasan air. Okey. Kita lihat peningkatan suhu juga boleh memberi kesan kepada kesan akibat peningkatan suhu pada zaman air batu akhir. Okey. Pertama, bentuk fizikal bumi yang baru. Okey. Dia akan berubahlah sebab dulu membeku, sekarang ais dah mencair. Yang kedua, berlaku kepupusan haiwan. Okey, sebelum ni pada zaman air batu terdapat 3 jenis haiwan, iaitu harimau bertaring, lengkung, momot dan juga slot. Okey. Dan kesan yang ketiga adalah pertempatan manusia. Manusia dah mula berpindah dan mencari tempat tinggal. Okey. Terlihat kepada bentuk fizikal bumi. Kesan daripada bentuk fizikal bumi ni berlakunya pembentukan tasik air tawar. Okey dah. Yang kedua, aliran air sungai juga berubah sebab ais dah semakin mencair, maka sungai pun semakin berluas. Okey.
Yang kedua, kita tengok kepupusan haiwan. Okey. Kepupusan haiwan ni berlaku akibat perubahan suhu. Harimau bertaring lengkung dan momok telah pun pupus disebabkan ketidaksesuaian suhu. Okey. Manakala penempatan manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Okay, manusia berpindah daripada kawasan terlalu sejuk kepada kawasan yang sederhana sejuk. Okay. Dan mereka membina tempat tinggal yang baharu. Bina tempat tinggal yang baharu. Okey. Kesan perubahan zaman air batu akhir juga berlaku di Asia Tenggara. Okey, maksudnya perubahan zaman air batu akhir ni bukan saja berlaku di dunia tapi juga berlaku di Asia Tenggara. Okey, tahu tak apa dia nama-nama negara yang terdapat di Asia Tenggara? Okey, negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara antaranya Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kemboja, Myanmar, Timor Leste dan juga Vietnam. Okey, kita lihat apa kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Okey. Terdapat dua kesan kepada Asia Tenggara. Pertama, kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Pentas Sunda ni adalah kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Tapi telah berlaku kenaikan paras air laut. Maka pentas Sunda tu menjadi semakin kecil. Sebab telah diliputi oleh air. Okey, yang kedua, berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Sama juga macam yang di dunia, kat Asia Tenggara pun berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Maksudnya, manusia tu berpindah ke kawasan yang lebih panas. Okey, yang iklimnya sederhana, sejuk. Okey, kita lihat kepada kenaikan. Pesan pertama tadi, kenaikan paras air laut. Okey. Ia juga kecairan air batu juga menyebabkan kenaikan paras air laut yang membawa kepada pembentukan sungai dan tasik di Asia Tenggara. Okey. Aliran air sungai telah menenggelamkan kawasan rendah di sepanjang tepi pantai. Okey, disebabkan kenaikan paras air laut, maka kawasan tanah rendah di sepanjang pasir telah pun tenggelam. Okey. Ia juga memberi kesan kepada kewujudan penempatan baru di Asia Tenggara. Okey, maksud penempatan manusia, penempatan haiwan pun telah berubah. Okey, manusia telah berpindah ke kawasan yang lebih tinggi supaya tidak ditenggelami air. Okey. Kalau tadi kita tengok kesan kedua tadi adalah berlakunya pergerakan manusia dan haiwan. Okey. Di mana manusia mula bergerak ke kawasan lebih tinggi dan hidup secara berpindah randah. Dia akan berpindah dari satu tempat ke satu tempat sehinggalah menjumpai tempat yang sesuai dan akhirnya menetap di kawasan tersebut. Okey. Dan kawasan tersebut menjadi kawasan Asia Tenggara juga telah menjadi tempat tinggal haiwan. Maksudnya haiwan bergerak juga berpindah daripada kawasan sebelum ni. Okey. Untuk tambahan, kita tengok menjelaskan kepentingan langkah memelihara dan memelihara alam sekitar. Pertama, kita perlu menjaga hidupan di bumi seperti tumbuhan dan haiwan. Apabila menjaga hidupan bumi, ia akan dapat mengawal perubahan suhu. Okey, yang kedua, menjaga hidupan haiwan. Okey, kenapa kita perlu jaga hidupan haiwan? Agar haiwan tidak pupus. Dan yang ketiga adalah membina kediaman tanpa memudaratkan
hutan. Okey. Kalau bina perumahan ataupun kediaman dengan menebang segala pokok-pokok, maka tidak akan ada tempat tadahan air dan boleh menyebabkan berlakunya banjir. Okey, itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.